Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat hari ni? Sihat dah hari ni? Sihat Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah cikgu. Okay. Alright. So, kita hari ni kita akan continue bab 10 nombor indeks. Dia adalah subtopik yang terakhir. Untuk kayaknya hari ni kita akan settlekan bab 10. Jadi sebelum kita masuk subtopik yang sepatutnya kita masuk, cikgu nak throwback balik sedikit mengenai nombor indeks yang kita belajar. Ada satu lagi kaedah alternative method ya selain kita guna kaedah jadual yang cikgu guna hari Ahad baru ni, iaitu kaedah BB atau kita panggil kaedah Love. Mana-mana je lah kaedah nama dia boleh panggil. Okey. Kaedah ni kita boleh apply seperti dalam contoh 3. Okey, boleh kita lihat kan. Indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010 dan 2015. Maksudnya kat sini dia libat 3 tahun, 2010, 2015 dengan 2018. So kita akan susun tahun-tahun tersebut dalam bentuk BB atau Love. Iaitu sini kalau di sini 2010, ni 2015. Ni 2018. Macam tu. Dan kat sini kita akan letak indeks masing-masing. Indeks A ni maksudnya tahun 2015 asas 2010. Okey, untuk sini kita akan letak indeks. Okey, tempat B ni ialah indeks 2018 asas 2015 dan tempat C ni kita akan letak 2018 asas 2010. Dan A, B, C ni hubungan dia dalam kaedah BB ni ialah A, B. Okay. A dengan B ni dia duduk sebaris, duduk ke atas. So operasi mereka ialah darab A darab B. And then C ni duduk di bawah. Operasi mereka ialah bahagi C. Dan nilai mereka akan dapat 100. Okay. Jadi untuk soalan ni, indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018 asas 2010. So kat mana tempat dia? Tempat dia adalah dekat C 2018 asas 2010. So connection dia kat sini. Dia kata dia ialah 176. So nilai C kat sini ialah 176. Dan 110 ni untuk 2018 asas 2015. Kat mana tempat dia? Dekat B ni. 2018 asas 2015 dia ialah 110. Okay, soalan minta indeks harga tahun 2015 asas 2010. Maksudnya soalan minta kedudukan nilai A. Kedudukan indeks, nilai indeks pada kedudukan A. Tahun 2015 asas 2010. Jadi A ni, katakanlah kita ganti dia dengan X. So kita akan masukkan dalam persamaan kaedah BB atau kaedah Love ni. A ialah X, B 110, C 176 sama dengan 100. Okay, and then kita pindah-pindah, kita akan dapatlah X kita 160. Jadi kat sini cikgu tunjuk dua kaedah. Okay, sama ada buku teks tunjuk kaedah rumus. Hari Ahad baru ni cikgu tunjuk kaedah jadual. Now hari ni cikgu tunjuk kaedah BB. Okay, kaedah-kaedah ni memang famous di antara kalangan pelajar SPM. Yang cikgu tanda, cikgu marking sebelum ni kalau soalan indeks, diorang akan guna alternative method kebanyakannya. Okay. Soalan nombor 5 ni yang Uzai present hari Ahad baru ni pun kita boleh guna kaedah BB ni. Okay. Jadi kalau kaedah BB, kalau kat sini kita perlukan 3 tahun. Kita ada 2010, 2015, 2018. So 2010, 2015, 2018. Okay, now kita akan isi nilai-nilai indeks. Okey, untuk yang pertama ni dia kata jadual menunjukkan indeks harga sejenis makanan pada tahun 2015 dan 2018 berasaskan tahun 2010. So depa dua ni asasnya ialah 2010 nah. Mereka ni semua asasnya ialah 2010. Jadi untuk tahun 2015 asas 2010, 110 tu dia akan duduk kat sini 2015 asas 2010, sini 110. Manakala untuk tahun 2018 asas 2010 dia akan duduk kat bawah ni. Ni connection line dia 2018 asas 2010 118.
Okay, soalan minta indeks tahun 2018 asas 2015 kat sini. So sini yang dia nak tahu. Okay. Jadi masukkan dalam persamaan kita. 110 kali X bahagi 118 dapat 100. Sama dengan 100. Pindah-pindah dapatlah jawapan 107.27. Jadi kaedah BB ni selalunya kita guna kalau dia melibatkan 3 tahun. 3 tahun. Yang mana maklumat asal tahun 2015 ni asas 2010. 2018 asas 2010. Tapi soalan minta asas berlainan. Tahun 2018 asas lain, asas 2015. So kalau dia pusing-pusing kat tu, kita boleh guna kaedah BB ni ataupun kaedah jadual. Okey. Seterusnya, setakat tu faham tak kaedah BB, kaedah alternative method? Faham juga, faham. Okey. So dalam exam boleh guna mana-mana kaedah asalkan dapat jawapan tu je cikgu nak beritahu, okey. Tapi cikgu nak juga kamu tahu segala alternative method, kaedah yang mudah yang ada di untuk menyelesaikan soalan nombor indeks ni cikgu nak kamu tahu. So cikgu dah explain kaedah kotak, kaedah BB atau kaedah love dan rumus. Okay, so tiga-tiga tu boleh guna asalkan dapat jawapan akhir. Okey, kita nak masuk indeks gubahan. Okey, lihat yang cikgu dah sediakan nota di sini. Okey, nota ni tak berapa nak cantik sikit lah. Tak baru tadi buat. Okey, di sini cikgu ada biskut. Okey, nak menghasilkan biskut ni kita perlukan gula, mentega, telur dan gandum. Sebelum ni kamu belajar nombor indeks. Nombor indeks sesuatu pemboleh ubah. Contohnya gula. Okey, untuk gula ni ada nombor indeks dia tersendiri. Mentega ada nombor indeks tersendiri. Telur ada nombor indeks tersendiri. Tepung ada nombor indeks tersendiri. Jadi, biskut ni ada tak nombor indeks? Apabila kita campurkan gula, mentega, telur, tepung dalam satu adunan, jadi biskut, adakah biskut itu kita panggil nombor indeks juga? Adakah kita akan dapatkan nombor indeks? Okey, kalau gabungan beberapa indeks sebagai ukuran statistik, kita gabung gula, mentega, telur dan gandum ni, kita akan dapat indeks gubahan. Gabungan beberapa indeks, gabungan beberapa pemboleh ubah ni untuk menghasilkan suatu barang lain. Barang lain tu kita akan dapatkan nilai kiraan indeks gubahan dia. Dalam formula indeks gubahan ada pemberat. Kenapa nak kena ada pemberat? Sebab setiap benda yang kita campur ni mungkin nisbah dia berlainan. Okey, mungkin gula ni kita guna 2 cawan. Yang ni 1 cawan. Yang ni 3 biji telur. Dia ada nisbah masing-masing. Jadi nak dapatkan indeks gubahan ni kena ambil kira dalam formula kita nisbah bahan-bahan nombor indeks itu juga. Okey. Jadi kalau tengok maksud indeks gubahan ni dalam buku teks dikata gabungan beberapa indeks sebagai ukuran statistik. Okey, kepentingan ini dikenali sebagai pemberat. Yang cikgu explain tadi, yang nombor nisbah tadi. Okey, dan ini ialah formula bagi indeks gubahan. Okey, simbol dia I bar. I ada bar, ada garisan ke atas. Dan ni ialah sum. Bentuk E macam tu nama dia sum, hasil tambah. Hasil tambah nombor indeks. I ni nombor indeks. Okay. Hasil tambah nombor indeks dengan pemberat masing-masing bahagi dengan jumlah pemberat. Okey, kalau tak faham, tengok contoh. Tengok contoh 5 ni. Indeks harga 1 kilo bagi 3 jenis buah-buahan yang dijual di sebuah gerai pada tahun 2018, asas 2010 masing-masing ialah 175, 120 dan 160. Inilah indeks harga indeks harga, nombor indeks dia. Cari indeks gubahan bagi buah-buahan tersebut pada tahun 2018 asas 2010. Okey, mula-mula kita tengok indeks ni memang tahun 2018 asas 2010. Indeks gubahan pun dia nak tahun yang sama, asas tahun yang sama. Tengok tahun 2018 asas 2010 juga. So kita akan kira direct masukkan di dalam formula indeks gubahan. Indeks sekarang ni untuk 3 jenis buah-buahan tu ialah 175, 120 dan 160. Pemberat tidak dinyatakan di sini. Jadi kalau pemberat tidak dinyatakan, kita akan anggap bahawa
nilai pemberat adalah sama, iaitu 1. Jadi, masukkan dalam rumus indeks kubahan ni. Jumlah hasil tambah IW. I ialah indeks. Kita tengok dulu untuk indeks 175 ni kita darab dengan pemberat dia 1. Tambah untuk 120 pemberat dia 1. Tambah 160 indeks tu darab dengan pemberat dia 1. Bahagi dengan jumlah pemberat. Jumlah pemberat ni yang 111 ni kita tambah jadi 3. Kira kita akan dapat jawapan indeks kubahan dia 151.67. Okey, kalau masih kurang jelas lagi, mari kita tengok contoh 6. Okey, jadual di bawah menunjukkan indeks perbelanjaan utiliti sebuah kilang pada tahun 2017 asas 2011. Okey. Ini penting kita tengok tahun berapa, asas berapa. Okey, kemudian carta pai menunjukkan peratus penggunaan dalam sebulan. Ni pemberat lah ni maksud dia. Okey, bahan api 25%. Okey, cikgu letak kat tepi ni 25. Air 17, elektrik 58. Okey, yang cikgu tanda tu ialah pemberat mereka, pemberat masing-masing. Cari indeks kubahan. Okey, dia nak indeks kubahan tahun 2017, asas 2011. Sama tak ni tahun dengan asas tu? Sama kan? Tahun 2017, asas 2011. Okey, kalau tak ada perubahan, tahun dengan asas tu sama, maksudnya nak kira indeks kubahan ni masukkan saja dalam formula. Iaitu untuk air, indeks dia 135 darab dengan pemberat dia 17. Tambah untuk elektrik 140 darab dengan pemberat dia 58. Tambah untuk bahan api 125 darab dengan pemberat dia 25. Bahagi dengan jumlah pemberat ni semua. 17 tambah 58 tambah 25. Dapat 100 jumlah pemberat dia. So kira dapatlah 135.4. Kalau kita nak takrif, kita akan kata kalau lebih 100 ni kan, indeks kubahan ni lebih 100 maksudnya dia berlaku peningkatan. Peningkatan sebanyak berapa? 35.4. Sebab 35.4 tu lebih daripada nilai 100 tu. Jadi kita akan buat ayat sebanyak berlaku peningkatan 35.4% pada tahun 2017 berbanding tahun 2011. Tu kalau dia minta takrifan. Okey. Ada nak tanya untuk penggunaan rumus indeks perubahan sebelum kita masuk latihan? Ada nak tanya? Tak ada cikgu. Okey. Kalau tak ada kita teruskan. Indeks harga. Okey, indeks harga bagi kuih tradisional seperti kuih nekbat, kuih nagasari dan kuih serabai pada tahun 2020 asas 2015. Tahun 2020 asas 2015 masing-masing ialah 105, 112 dan 98. Cari indeks gubahan, bagi ketiga-tiga kuih tradisional tersebut pada tahun 2020 asas 2015 dan tafsirkan nilai yang diperoleh. Okey, mula-mula cikgu akan cek indeks gubahan yang dia nak cari tu sama tak dengan indeks harga. Maksudnya dia punya tahun dan asas tahun. So, untuk indeks kubahan dia suruh kita cari tahun 2020 asas 2015. Okey. Habis tu nilai-nilai indeks ni adakah sama? Tahun 2020 asas tahun 2015. Okey, sama Yang ni dengan ni sama. So, tak ada masalah. Kita teruskan tengok. Maksudnya kita akan guna formula indeks kubahan. Masukkan terus dalam formula indeks kubahan. Jadi kita ada indeks kat sini 105, 112 dan 98. Cikgu tak jumpa pemberat dia. Okey, kalau dia tak nyatakan pemberat, maksudnya kita assume apa? Kalau dia tak nyatakan pemberat, kita akan assume pemberat dia berapa? Semua sama. Semua sama, yes. Maksudnya satu lah. Jadi untuk 105, darab dengan pemberat dia 1, tambah dengan 112 pun 1, tambah 98 pun 1. Bahagi dengan jumlah pemberat semua ada 3 bahan. Okey. Kira-kira dapatlah 105. Okey, dia suruh tafsirkan. So kalau kita tafsirkan kita akan kata apa? Berlaku peningkatan ke penurunan? Berlaku peningkatan lah kan, sebab 105 ni dia lebih dari 100. 105 lebih daripada 100 sebanyak 5% kan?
So berlaku peningkatan sebanyak 5% pada tahun 2020 berbanding tahun 2015. Okey. Tahun ni pula kita tengok saja indeks gubahan kita tu tahun apa. Macam sini soalan minta indeks gubahan tahun 2020 asas 2015. Maka peningkatan tu berlaku pada tahun 2020 lah yang dibandingkan dengan tahun 2015. Tengok ambil daripada ayat dia sahaja. Okey. Soalan yang kedua ni pula. Carta palang di sebelah menunjukkan mata kredit bagi 3 subjek di sebuah kolej. Diberi indeks kemasukan murid mengikut subjek kimia, ekonomi dan sains pada tahun 2019 berasaskan 2015. Masing-masing adalah 136, kimia 136. Okay, cikgu pun sini. Indeks dia kimia 136, ekonomi M, sains 108. Cari nilai M jika indeks gubahan bagi ketiga-tiga subjek pada tahun 2019 asas 2015 ialah 120. Sekarang ni dia dah kirakan, dia dah bagi kat kita indeks gubahan, dia nak kita cari indeks ekonomi. Jadi kita akan olah sahaja nilai-nilai ni dalam rumus indeks gubahan. Okey, indeks gubahan dia kata dapat nilai 120. Maksudnya indeks gubahan 120, maksudnya 120 sama dengan, okay, kimia ni indeks dia 136, pemberat dia 3 ni. So 136 kali 3 tambah dengan ekonomi, indeks tak tahu lagi M, tapi pemberat kita tahu 2. So M kali 2 tambah dengan sains 108, pemberat dia 3. 108 pemberat dia 3. Okey. So total pemberat semua berapa ni? Sini 3, 3, 5, 8. Bahagi dengan 8. Okey. Jadi kita pindah-pindahkan saja, kita akan dapat nilai M kita. Iaitu 120 kali 8 ni, bawa 8 pergi sana jadi 960. Manakala 136 kali 3 boleh tambah dengan 108 kali 3 ni, kita akan dapat 732. Okay, M2 tu 2M lah. And then pindah-pindahkan. Okay, kamu akan dapatlah M kamu 114. Okay. So soalan indeks gubahan kadang tu dia tanya cari indeks gubahan, ataupun kadang tu dia dah bagi indeks gubahan, dia suruh kita cari pemberat atau indeks kat dalam ni. So kita olah sahaja. Okey, tengok contoh 7. Jadual di bawah menunjukkan harga bagi, harga kos bagi 3 bahan utama dalam pembuatan keluli tahan karat. Jadi bahan-bahan ni, besi, kromium, nikel ni dia nak buat keluli tahan karat. Jadi maksudnya keluli tahan karat ni lah yang kita akan kira indeks gubahan. Besi, kromium, nikel, bahan-bahan yang nak buat keluli ni kita akan kira sebagai indeks harga biasa. Indeks harga yang kita belajar pada hari Ahad tu. Okey, so kita ada harga pada tahun 2020, kita ada harga pada tahun 2018 bagi setiap bahan dan kita ada pemberat. Peratus. Pemberat ni dia boleh wujud dalam peratus, dia boleh wujud dalam bilangan, nisbah, bacaan pada carta palang atau carta pai dan sebagainya. Tapi kamu kena kenal lah, dia nisbah nampak je pernisbahan barang-barangan tu, itu ialah pemberat. So soalan A, hitung indeks harga bagi besi, kromium dan nikel pada tahun 2018 asas 2010. Maksudnya ambil 2018 bahagi dengan 2010 kali 100. Okay, cikgu suka nak tanda siapa yang asal tu tulis supaya kita tak confuse. Okay. So kita nak kira besi dulu. Nak kira besi, kita akan ambil 3424 bahagi dengan tahun asas dia 2025 kali 100. Dapat 169.09. Okay, cikgu letak kat sini nombor indeks ni 169.09. Okay, untuk kromium. Untuk kromium pun kaedah yang sama. Ni ialah formula mencari nombor indeks lah kita belajar hari Ahad.
9512 bahagi 8431 kali 100. Dapatlah 112.82. Manakala yang nikel 50916 bahagi dengan 62235 dapatlah 8 kali 100 jangan lupa kali 100 dapat 81.81. Okey, so indeks harga besi, kromium dan nikel adalah seperti kiraan di atas ni lah. Okey, selesai soalan A. Soalan B, hitung indeks gubahan bagi harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018, asas 2010. Okey, indeks yang kita kira ni pun memang tahun 2018, asas 2010. So bila ditanya indeks gubahan, just masukkan dalam formula indeks gubahan. Okey, so textbook kamu dia dalam jadual. So dalam jadual ni bagi cikgu lah dia agak memakan masa. So kita just masukkan macam kita kira tadi. Okay, I bar mewakili indeks gubahan ni, I bar sama dengan, kita masuklah 169.09 darab dengan pemberat dia 72 tambah 112.82 darab dengan pemberat dia 18 tambah 81.81 darab dengan pemberat dia 10. Yang ni lah yang akan per dengan jumlah pemberat kita 100. Daripada sini dapatlah workingnya ni. Macam tu. Dan dapatlah 150.23. Berikan tafsiran. Okay. So 150.23 ni dia lebih besar dari 100. Okay. Berapa dia besar daripada 100 tu? Sebanyak 50.23. So bila besar daripada 100 dia berlaku peningkatan. So terdapat peningkatan sebanyak 50.23%. Bagi harga kos pembuatan keluli tahan karat. Okay. Ambil daripada ayat sini ni. Bagi harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 berbanding tahun 2010. Buat ayat komplit macam tu. Okay. Seterusnya soalan C. Soalan C. Oh, kita pergi soalan B. Okay, soalan B ya. Okay, soalan C cikgu dah tersilap tanda tadi. Okay, soalan C. Now dikata tentukan harga kos pembuatan keluli. Okay, sekarang ni nak tahu harga lah. Harga bagi pembuatan keluli tahan karat. Jadi indeks yang kita akan guna ialah indeks gubahan. Sebab dia bercakap pasal keluli tahan karat. Keluli tahan karat ialah hasil daripada indeks besi, kromium dan nikel ni akan menghasilkan keluli tahan karat. Jadi bila ditanya harga mengenai keluli tahan karat, maka kita tak tengok dah indeks-indeks ni, kita akan tengok indeks gubahan. Okey. Jadi soalan tadi, soalan B, kita dah kira indeks gubahan tahun 2018 asas 2010. Okay, tahun indeks gubahan tahun berapa tadi? 2018 asas 2010 ni kita dapat, kita kira tadi 150.23. Okay, jadi dia nak tanya harga pada tahun 2018 jika 2010 ialah 65 juta. Jadi kita masukkanlah 2010 ni dengan nilai 65 juta. Okay. So indeks gubahan formula dia macam ni. Okay, indeks gubahan nak dapatkan harga lah, nak dapatkan harga kalau indeks gubahan dia sama macam indeks punya formula. Okey. Jadi indeks yang ni, indeks gubahan untuk keluli tahan karat kita dah kira tadi dapat 150.23. Dan Q 2018 ni kita nak tahu kuantiti, maksudnya harga pada tahun 2018 yang kita nak cari. Tahun 2010 dikata 65 juta diguna. So kali 100 pindah-pindah kita akan dapatlah penggunaan harga pada tahun 2018 ialah sebanyak 97.65 juta. Okey. Maksudnya kat sini cikgu ulang lagi sekali Cikgu rasa untuk soalan A tak ada masalah. Kamu kira sahaja indeks, kira indeks untuk besi, kromium dan nikel. Kemudian untuk B, indeks gubahan pun kamu akan guna formula sahaja kan. Masuk indeks darab dengan pemberat masing-masing. Untuk C ni, okay, untuk C dia nak tahu harga tau. Nak tahu harga. Jadi dalam indeks gubahan,
selain daripada formula pemberat-pemberat ni, selain daripada pemberat-pemberat ni nak kira indeks perubahan, yang ni formula ni kita guna kalau kita ada indeks setiap bahan. Kita ada indeks besi, indeks kromium, indeks nikel dan kita ada pemberat. Kita akan guna formula yang macam ni. Tetapi kalau dia nak tentukan harga, nak tahu harga buat keluli tu. Jika diberi harga nak buat 2010 65 juta. Jadi penisbahan, dikira macam penisbahan ni lah yang akan dapatkan indeks perubahan kita 150.23 ni juga. Jadi formula ni kita akan guna bila kita nak tahu harga. Apabila harga, sebab kita tahu indeks perubahan ni melibatkan 2018 dengan 2010. Dan 2010 ada nilai dia 65 juta, RM 65 juta. Dia nak tahu yang 2018. So kita akan guna formula yang ni. Tak boleh guna formula ini sebab formula ini tak ada kaitan dengan harga. Formula yang ni adalah nombor indeks dan pemberat. So tak boleh guna. So kena guna yang ni. So pindah-pindah dapatlah tahun 2018 tu. Faham tak penerangan cikgu untuk soalan C ni? Untuk contoh 7 ni lah. Cikgu ulang balik tu soalan C. Okey. Soalan C ni, kita nak mengira, cikgu balik kepada soalan B. Soalan B disuruh hitung indeks perubahan. Kamu memang tahu nak kira indeks perubahan. Tapi kita kena tahu bahawa 150.23 tu, yang kita kira 150.23 tu, dia ialah tahun indeks perubahan tahun 2018, 2010. Betul? Kan kita kira. Maksudnya kita guna formula nombor indeks setiap bahan bahagi dengan jumlah pemberat dia. Okey. Untuk soalan C, tentukan harga kos pembuatan keluli. Dia nak tahu harga kos buat keluli tu. Dia bagi harga kos 2010 ni ialah 65 juta. Ini 65 juta. Dia bagi 65 juta. Sini dia nak tahu berapa. Katakanlah X. Katakanlah X. Jadi kita nak kira, kita tak boleh masukkan dalam formula ni sebab formula sum IW per W ni ialah untuk nombor indeks dan pemberat. Jadi kita akan guna satu lagi formula indeks perubahan iaitu formula ni. Formula yang sama macam indeks. Sebab formula indeks ni, formula yang ni dia melibatkan satu pemboleh ubah sahaja untuk 2 tahun yang berlainan. Macam kat sekarang ni pemboleh ubah yang terlibat ialah harga. Dia nak tahu harga. Jadi dia kata harga 2010 tahu dah. So kita punya formula yang kedua ni dia ialah Q 2018 per Q 2010 kali 100 akan dapat indeks perubahan tu. Indeks perubahan kita tadi iaitu 150.23. Jadi bila 2010 dibagi nilai 65 juta, maka kita akan pindah-pindahkan dapatlah nilai Q 2018. Maksudnya kat sini ada dua nilai indeks perubahan yang kita boleh guna bergantung kepada situasi soalan. Kalau soalan minta indeks perubahan bagi harga kos ni dan maklumat yang kita ada indeks setiap bahan dan kita ada pemberat, maka kita akan guna formula yang inilah IW per W. Tetapi kalau dia tanya harga kos, dia tanya satu boleh ubah saja kat sini harga dan dia bagi satu nilai pada tahun 2010, maka kita boleh cari tahun 2018 guna formula yang ni. Q 2018 per Q 2010 kali 100. Boleh tak? Boleh, boleh. Kamu akan lebih faham bila kita buat soalan. Okey. Kita tengok kita proceed kepada latih diri 10.4. Kita tengok 10.4. Jadual di bawah menunjukkan harga bagi 4 barangan A, B, C, D yang digunakan dalam pembuatan atap genting. So atap genting ni indeks perubahan sebab gabungan A, B, C, D ni akan menghasilkan atap genting. Pada tahun 2016 dan 2010, pemberat ada soalan A, hitung indeks harga bagi setiap barangan pada tahun 2016 asas 2010. So maksudnya kat sini, dia nak indeks harga bagi setiap barangan, kita kena kira satu persatu indeks A, indeks B, indeks C, indeks D. So A macam mana nak kira indeks A?
Nilai apa yang kita perlu ambil kalau tahun 2016 asas 2010? 2.10 per 1.4. Okey, 2.10 per 1.4. Macam ni je ke? Macam nak kira indeks? Darab 100 lah. Okey, darab 100. Yang ni kita akan dapat 150. Okay, saya tulis kat sini 150. Kod kita nak guna lepas ni. Okey, untuk B pula, samalah kan? Tahun 2016, ambil dulu nilai 2016 bahagi dengan tahun asas 2010. So 1.56 bahagi 1.5 kali 100. Yang ni kamu akan dapat 104. Okey. Untuk C pula, ambil 1.92 bahagi dengan 1.6 kali 100 akan dapat 120. Manakala untuk D, 5.58 bahagi dengan 4.5 kali 100. Yang ni kita akan dapat 124. Okey. Siap. Alright. Selesai soalan A. Ini soalan A. Okey, soalan B. Hitung indeks gubahan bagi harga semua barangan pada tahun 2016 asas tahun 2010. Berikan tafsiran mengenai dapatan anda. So, kita ada jadual ni sahaja, maklumat yang kita ada untuk mengira indeks gubahan kan. Jadi, kita guna formula yang kita baru belajar tadi lah, iaitu IW. So, nak dapatkan indeks gubahan dia, macam mana? Ambil indeks darab pemberat. Lepas tu Yes. Lepas tu? So 150 indeks A darab dengan pemberat dia 10. Tambah tu untuk A, untuk B 104 dengan pemberat dia 20. C 120 pemberat dia 40. Tambah D 124 pemberat dia 30. Bahagi dengan jumlah keseluruhan pemberat ni, tambah ni pemberat kat sini ni. Dapat 100. Okay. Dapatlah jawapan dia 121. Berikan tafsiran. Okay, so berlaku peningkatan ke penurunan ni? Cepat, peningkatan ke penurunan? Peningkatan lah kan, sebab dia lebih daripada 100 ni. Lebih daripada 100, berapa lebih daripada 100 tu? Sebanyak 21. Okay, so berlaku peningkatan. Peningkatan 21%. Berlaku peningkatan 21% bagi harga atap genting. Bagi harga atap genting pada tahun bila ni? Pada tahun 2016 berbanding tahun 2010. Okey. Selesai soalan B. Now soalan C. Okey. Sekarang ni kita ada dah ni 121 ni. 121 ni dia untuk tahun 2016 asal 2010. Okey. Tentukan harga bagi atap genting pada tahun 2010 jika harga pada tahun 2016 ialah RM2.65. Okay, so sekarang dia nak tahu harga. Jadi kita akan guna nilai indeks gubahan kita tadi tu, 121. Sebab 121 ni maksudnya kuantiti iaitu pemboleh ubah. Apa-apa pemboleh ubah pada tahun apa? Tahun 2016. Pada tahun 2016 apabila dibahagi dengan kuantiti pada tahun 2010 kali 100 kita akan dapat balik indeks gubahan 121. Jadi kuantiti yang terlibat sekarang ialah harga. Harga bagi atap genting dan diberi bahawa pada tahun 2016 harga tersebutlah RM2.65. So kita akan masukkan 2016 ni dengan harga RM2.65. 265 yang kita nak cari tu katakanlah X kali 100. So kita akan dapat X kita RM 2.19. Okey. Boleh tak? Ni, boleh. sebab yang C ni dia sama macam contoh kat atas ni lah. Jadi apabila nilai, ingat nilai 121 ni
kita boleh guna nilai 121 ni untuk mencari apa-apa kuantiti pada tahun 2016 bahagi tahun 2010 kali 100. Akan dapat balik 121 ni. Dia kira salah satu cara dapatkan nilai 121 macam ni. Okay. So disebabkan dia bagi tahu kita harga 2016 RM2.65 masuklah dekat 2016. Dapatlah 2010 dia berapa. Okay. Seterusnya nombor 2 ni. Jadual di bawah menunjukkan harga bagi 5 bahan yang digunakan dalam penghasilan sejenis cenderamata. Okay. Jadi PQRST ni nak bina sejenis cenderamata. Maksudnya cenderamata ni akan jadi indeks perubahan kita nanti ya. Pada tahun 2019, pada tahun 2013. So sini kolom ni harga 2013, kolom ni harga 2019. Okay, ni dia dah kira indeks harga yang mana 2013 sebagai tahun asas. Di sini pemberat dalam unit peratus. Hitung nilai A, B, C dan D. So, nak kira A ni. Dia kata indeks harga 2013 sama dengan 100. Maksudnya 2013 ni tahun asas. Maka nak dapatkan A ni, ambil harga 2019 bahagi dengan tahun asas 20 ni. Kali 100 dapat A. So A tu sama dengan, untuk soalan A sama dengan harga 2019. Bahagi tahun asas 20 kali 100. Kita akan dapat A kita 115. Bawah sini. Okey, untuk B kita ambil 12 bahagi 8 kali 100. Kita akan dapat 150. Tanda sini. Untuk C kita ambil 18 bahagi 16 kali 100. Yang ni kita akan dapat 112.5. Tanda dekat sini. Okey. Untuk D. Okey. Kita tengok unit dia. Dia peratus. Peratus maksudnya jumlah sini kena 100 lah. So nak dapatkan D maksudnya 100 tolak semua benda ni dapatlah D tu. 100 tolak 8 tolak 12 tolak 20 tolak 27. D akan dapat 33 pemberat dia. Tengok unit. Unit ni penting. Dia bantu kita untuk cari pemberat. Selesai soalan A. Soalan B. Hitung indeks perubahan bagi cenderamata tersebut pada tahun 2019 asas 2013. Berikan tafsiran. Jadi tahun 2019, tahun 2013 ni memang indeks dekat sini kan. Jadi kita cari saja indeks perubahan guna formula yang kita baru belajar hari ini. Iaitu B 120. Indeks perubahan buat dia punya simbol. 120 kali 8 tambah 115 kali 12 tambah 150 kali 20 tambah 112.5 kali 27 tambah 130 kali 33 bahagi 100. Okay. Kita akan dapat indeks gubahan kita bila kita kira kita akan dapat 126.68. Okey. Seterusnya tentukan harga. Okey. Indeks gubahan ni untuk 2019 asas 2013. Okey. Untuk soalan C 126.68 ni untuk tahun 2019 iaitu kuantiti pada tahun 2019 asas 2013 kan, asas 2013 kali 100. Yang ni akan menghasilkan 126.68. Jadi dia suruh tentukan harga. Okay, now kuantiti yang terlibat ialah harga pada tahun 2019 jika harga 2013 ialah 35. So maksudnya berganti masuk 2013 ni dengan 35. 35 kali 100. So nanti pindah-pindah kamu akan dapatlah harga pada 2019 ialah RM44.50.
34 sen. Okey. Soalan B ni ada tertinggal sikit, berikan tafsiran. So cakaplah apa? Berlaku peningkatan ni kan? Berlaku peningkatan sebanyak berapa ni? Peningkatan 26.68%. Apa yang meningkat ni? Harga sekejap. Okey, peningkatan 26.68% bagi harga cenderamata bagi harga cenderamata pada tahun berapa? Pada tahun 2019 berbanding 2013. Okey, soalan D. Untuk kata bagi cenderamata itu pada tahun 2021. Okey, kat table ni ada pun 2021 Dikata saja itu indeks harga pada tahun 2021. Jika kos keseluruhan bahan dijangka meningkat sebanyak 10% pada tahun 2021. Jadi dalam indeks bila meningkat sebanyak 10%, maksudnya indeks dia 110 lah. Jadi jawapan D 110. Senang sahaja. Dia sebab dia pun minta indeks harga. So kalau indeks harga kalau meningkat mesti tambah 100 dekat nilai peningkatan tu. Kalau menurun kena tolak 100. 100 tolak dengan berapa peratus yang menurun tu dapatlah indeks harga. Okey. Selesai yang tu. Okey, boleh kita teruskan latihan intensif 10.2. Cikgu. Ya. Yang D tu saya tak faham lah. Yang B ni? Ni? D. D. D ni sebab dia kata hitung indeks harga. Okay, indeks harga bagi cenderamata itu pada tahun 2021 bila berlaku peningkatan sebanyak 10% pada tahun 2021 pada semua bahan. Maksudnya PQRS ini semua naik 10%. Maka indeks akan jadi, disebabkan dia meningkat, maka 10 ni tambah dengan 100 tu. Jadi 110. Katakanlah kalau dia kata tidak meningkat. Kalau dia kata harga pada tahun 2021 ni tidak meningkat, sama. So kita akan kata indeks dia 100. Ingat tak nota yang cikgu bagi pada hari Ahad? Kalau 100, maksudnya tidak berubah. Kan? Kalau indeks 100, maksudnya harga itu tidak berubah. Harga P tak berubah, Q tak berubah, maintain saja. So tahun 2021 tu kita akan kata indeks dia 100. Kita baca macam tu. Tapi sekarang ni dia kata berlaku peningkatan 10% pada kos keseluruhan bahan ni. Semua naik 10%. Jadi indeks pada tahun 2021 dia akan jadi skala Yarong iaitu 110. Indeks akan jadi 110 maksudnya peningkatan sebanyak 10%. Boleh? Kalaulah dia kata kalau dia kata ini berlaku penurunan 10%. Maksudnya bahan P turun 10%, semua ni turun 10%, maka indeks 2021 kita akan baca dia sebagai 90 indeks dia sebab dia kurang 100. Kurang 100 banyak 10. Yang ni kita akan kata kurang 10%. Nampak tak cara kita nak adjust nilai indeks tu? Kita tak perlu kira balik. Sebab indeks ni ialah nilai perbandingan. Nilai perbandingan antara suatu tahun dengan suatu tahun. Okay, so sekarang ni kita nak banding 2021 dengan tahun yang ada sekarang ni. Jadi bila dia kata meningkat 10%, kita terus sahaja tulis 110. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Okey, untuk latihan intensif 10.2. Sekejap Okey, untuk 10.2 ni. Cikgu besarkan sikit. Okey. Pengambilan murid di sebuah sekolah bagi aliran sains dan sastra mengikut nisbah 60-40. So yang ni 60-40 ni nisbah, bukan indeks. Jadi kalau nisbah ni pemberat lah ni. Maksudnya sains pemberat dia 60,
Sastera pemberat dia 40. Diberi indeks, baru dibagi indeks. Kemasukan murid mengikut aliran sains dan sastra pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015 masing-masing ialah 120 dan 130. Okey, maksudnya ni indeks dia 120, sains, sastra indeks dia 130. Cari indeks kubahan. Bagi kemasukan murid pada tahun 2019 asas 2015. So indeks kubahan, maksudnya indeks ni darab dengan pemberat dia lah kan. 120. Okay, indeks kubahan. Untuk sains, indeks dia 120, pemberat 60. Untuk sastra, indeks 130, pemberat 40. Bahagi dengan jumlah pemberat kita 60 tambah 40, 100. So indeks kubahan kita ialah 124. Selesai lah tu. Okay. Yang kedua pula. Syarikat Maira mempunyai perusahaan kecil di 3 buah daerah di Selangor. Okay, jadual di bawah menunjukkan perubahan produktiviti dan bilangan pekerja bagi 3 perusahaan kecil itu pada tahun 2018 asas 2010. Cari indeks kubahan. Okay. Nak kira indeks kubahan kena ada indeks dengan pemberat. So bilangan pekerja ni lah pemberat kita. Ingat pemberat ni dia boleh bagi dalam bentuk peratus, nisbah, bilangan. Jadi bilangan ni pemberat lah. Okay, tengok indeks. Bila dia kata meningkat 10%, maksudnya indeks berapa? Meningkat 10%, maksudnya indeks kita tu berapa indeks harga tu? Dia jadi 90 ke 110? 110. Yes, 110 indeks dia. Kalau tidak berubah? 100. 100. Kalau menyusut 20%? 80. Yes, 80. Jadi kita dah ada indeks, kita dah ada pemberat. Jadi kita masukkan saja dalam formula indeks kubahan. Itu 110 kali 3, 100 kali 2, 80 kali 5. Bahagi dengan jumlah pemberat semua sekali ada kat situ 10. Okey. So dapatlah 93. Okey. Selesailah. Okey. Tengok nombor 3. Pentaksiran subjek di sebuah kolej terdiri pada format kertas 1, kertas 2 dan kerja khusus. Okey, kertas 1, kertas 2, kerja khusus. Okey. Markah kerja khusus ialah 20%. KK ni 20% daripada markah keseluruhan. Okey. Bila dia sebut 20%, kita tahu markah keseluruhan tu 100% lah kan. Jadi dia kata markah kertas 1 dan kertas 2 ialah 80. Okey, dua-dua ni 80. Tapi berapa kertas 1, berapa kertas 2? Tengok ayat ni. Dan kedua-duanya penting bagi pengiraan markah akhir. Maksudnya pemberat depa sama. Depa dua-dua ni sama penting. So kita bedok dua lah. 80 tu jadi sini 40, sini 40. Okey. Jadi kalau Ibati ni dia dapat markah kertas 1, kertas 2 dan kerja khusus dia tu masing-masing 85, 72, 68. Okey, dia dapat markah 85, 72, 68. Hitung markah akhir. Jadi nak tahu markah akhir, indeks kubahan lah. Cara dia, markah tu darab dengan pemberat. Okay, so 85 kali 40 tambah dengan 72 kali 40 tambah dengan 68 kali 20 bahagi dengan total semua pemberat 100%. So dapatlah 76.4 markah dia. Tapi janganlah dia tinggal jawapan ni dia kata markah akhir yang diperoleh lah 76.4 lah. Okey. Selesai ni ialah salah satu dia tak nyatakan secara direct hitung indeks kubahan, tapi bila kita nampak ada pemberat, ada nilai, so kita boleh apply dia masukkan dalam formula indeks kubahan. Okey, soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ni. Jadual di bawah menunjukkan indeks harga
Ni indeks harga tahun 2021 asas 2019. Dan inilah perubahan indeks harga dari tahun 2021 ke tahun 2023. Okey. Jadi, ni pemberat dia masing-masing. A10, kita letak kat sini senang tengok. A10, B40, C30, D20. Okey. Soalan pertama, cari nilai M jika indeks kubahan tahun 2021 asas 2019. Tabel dia ni, kolom ni, tahun 2021 asas 2019, dia suruh kira indeks kubahan kolom ni. Dia kata indeks kubahan tu 133. Okey. Jadi, indeks kubahan dia apa ada? Dapat 133. Okey, 133 sama dengan, macam mana nak kira dapat 133 ni? Cara dia indeks darab dengan pemberat. So, 150 kali 10. 140 kali 40. Okey. M kali 30. 115 kali 20. Apa? Okey, dia guna peratus ni. So, 100. Okey. Bila kita kira-kira, 100 ni kita boleh buat pergi sana. Dia jadi 13300. Okey. So, yang mana boleh tambah ni? 150 kali 10, 140 kali 40, 115 kali 20 ni boleh selesaikan dapat 9400. Okey, M tu jadi 30 M. So, pindah-pindah nanti M kamu kita akan dapat 130. Okey, so kita letak kat sini 130. Senang, kita nak guna nanti. Okey, selesai soalan A. Soalan B, hitung indeks gubahan bagi penghasilan pencuci muka pada tahun 2023 asas 2019. Okey, tahun 2023 duduk di kolom yang kedua. Tetapi tak ada indeks. Dia cuma habaq perubahan indeks harga dari tahun 2021 ke tahun 2023. Okey, perbezaan nak tunjuk perbezaan yang ni dengan yang soalan D ni. Okay. Ingat balik, soalan D ni dia kata jika kos keseluruhan bahan dijangka meningkat sebanyak 10%. Maksudnya setiap ni naik 10%, 10%, 10%. Kenaikan ni sama 10%. Maka kita boleh kira indeks harga dia simple saja iaitu 110. Tetapi kes ni, setiap bahan ni tak meningkat secara serentak 10%. Setiap bahan ni berlainan peningkatan, penurunan dia punya perubahan. Macam A tidak berubah. Maksudnya A ni dia akan tidak berubah tu maksudnya tidak berubah dengan tepi ni lah. Okey? Tidak berubah dengan harga pada tahun 2021. Sebab tengok ni cerita dia ni perubahan indeks harga dari tahun 2021 ke tahun 2023. Dan kolom ni indeks harga pada tahun 2021. Inilah harga pada 2021. Bila dia kata tidak berubah, maksudnya pada tahun 2023 kita masih dapat 150 juga. 150. Okey. Untuk harga B, pada tahun 2021 140, dia kata menyusut 10%. Menyusut 10% kena kira berapa penyusutan dia. Okey. Jadi untuk mudahkan kira, okey 10% ni maksudnya kita nak tahu nilai yang 90% lah. Okey, jadi untuk yang ni, cikgu nak kira dekat ni B Okey, soalan B. Untuk B tu, okey tadi A kita dah 150. Sebab tidak berubah. Okay, A tahu dah. A 150. Okay. Untuk B. Okay, menyusut 10%. So kita nak tahu yang 90%. 90% daripada 140 nah. Okay, 90% dari 140. Yang ni kita akan dapat 126. So maksudnya kat sini 126. Okey, yang ni tidak berubah juga. Maksudnya kekal lah 130, yang ni pun 130.
Untuk D meningkat 20%. Meningkat 20% maksudnya 120 lah kan. Jadi kiralah D 120 per 100 darab 115. Okay, C tadi tak berubah 130. Yang D dia jadi 120 per 100 kali 115 iaitu 138. Okay, kat sini 138. Okay. Dia minta indeks gubahan. So indeks ni, indeks tahun 2023 ni dah lah dengan pemberat masing-masing. Okay, mari kita buat. So untuk B ni, okay, cikgu sambung kat sini. 150, pemberat dia 10. Tambah indeks gubahan. 126, indeks pemberat dia 40. 130, pemberat dia 30. 138, pemberat dia 20. Bahagi dengan 100. Jadi, indeks gubahan dia 132. Okey? Okey. Hitung kos untuk C. Hitung kos penghasilan pencuci muka pada tahun 2023 jika kos sepadan ialah RM19.5. Okey. Bahan ABCD ni kita nak hasilkan pencuci muka. Jadi, maksudnya kat sini pencuci muka tu indeks yang terlibat indeks gubahan lah. Sebab gabungan indeks-indeks ni dia akan menghasilkan pencuci muka. So, pencuci muka indeks gubahan. Jadi, nak menghasilkan pencuci muka tadi, kita kira dah indeks gubahan dia ialah 132. 132 ni untuk indeks tahun berapa? Tahun 2023 asas 2019 kita kira indeks gubahan tu tadi. Maksudnya kuantiti pada tahun 2023 bahagi dengan kuantiti 2019 tahun asas. Bila kali 100 akan dapatlah indeks gubahan 132 tadi. Jadi dia suruh kira lah kuantiti sekarang ni dia tanya pasal kos. Kos pada tahun 2023 jika 2019 ialah RM19.5. So sini ni RM19.5. Okey, jadi 132 sama dengan X lah yang kita nak cari. RM19.5 kali 100. So X kita akan dapat RM25.74. Okey. So itu sahaja yang kita nak belajar hari ni. Dan kita pun dah selesai topik lah ni. Kita dah selesai tajuk bab 10 nombor indeks. Okey, ada soalan tak setakat ni untuk hari ni punya tajuk?